Alright, so bila you dah ada upload Laravel zip, you kena buka dan unzipkan dia. So ini adalah folder Laravel kita. So boleh buka folder Laravel. Cuma you kena ingat ya, ada dua benda. Satu file manager, satu lagi you punya website. So ini bukan website ya. Ini adalah sistem untuk you control you punya website. Kalau you nak buka website you, kalau tengok kat atas ni dia ada /myfm so you jangan guna /myfm. Untuk buka website you just buka you punya domain, kemudian nama folder tadi iaitu Laravel 9, nama folder yang you dah unzip ada tu, enter. Ini saya set forbidden lah. Kalau you all you akan dapat semua file kan, you akan dapat semua file tu. Okay, so kena tulis public ya, kena tulis public. Ni address dia. Inilah you punya Laravel. Dah siap install lah, saya tulis kat sini. Macam mana you nak access website you. Ni ya. Ni adalah website you. Ini domain lah, ini your domain. Ni you punya domain. Laravel. Dia kena berada dalam folder public ya. Siapa yang ni biasa set nombor telefon dah. Dan bila masuk ni make sure dia keluar macam ni. Maksudnya tak ada error lah kalau keluar macam ni. Dia ada version kat bawah ni. Ni. Dan dia ada version PHP juga. So, tengok PHP saya 8.1 lah. You all punya mungkin dah latest 8.3 dah. So kalau 8.3 kita boleh guna Laravel 11 lah. Saya guna Laravel 9 ni sebab saya punya PHP 8.1 lah. Dekat hosting tu 8.1, dia bukan 8. Jadi guna Laravel 9 lah. So kalau you all nak guna Laravel 11 pun boleh. Sebab tapi make sure hosting you tu support lah 8.3. Laravel 11 dia kena 8.3. Okay, so kita akan start coding Laravel. So untuk file coding, kita back kepada Tiny File Manager ni ya. Ni website kita, so kita back kepada Tiny File Manager. So kalau kita buka folder Laravel kita ni, kita akan nampak beberapa folder. So folder yang kita selalu guna adalah app ni, kemudian resources dan route. 3 folder ni yang kita selalu guna. App, resources, route. Alright, so katakan ni kita punya website. Saya kembali kepada website ni. So saya nak ataupun kita buat satu file lah. Kita buat satu file lah. File HTML. So nak buat file dia mesti dekat resources lah. Kita nak buat file view dia, kena buat dekat resources. So buka dekat folder Laravel, resources, and then views. Folder Laravel, resources, views. Ini yang saya dah buat tadi, saya delete dulu. So you akan nampak welcome. Welcome ni adalah page ni lah. Kalau tengok welcome ni adalah page ni. Okay. Kita buat satu file baru. Saya nak buat file baru, pergi dekat new item ni. New item. Okay, new item. Dekat file. Okay, create new item and then ambil file. Kemudian item ni tu you kena letak nama file tu. Kita buat nama file tu test. Ni nama file. Dia mesti berakhir dengan .blade.php ya. .blade.php. .blade.php. Dia Laravel, dia punya extension dia .blade.php. Okay. Test.blade.php. And then click now. Ini dah ada. So kita edit sikit file ni. Nak edit dia, just buka je file ni. Klik dekat file tu. And then ambil advanced editor. Okay, kita buat HTML code sikit. H1.
H1, tutup H1, dalam dia tu kita tulis selamat datang. Ini HTML code lah. Okay, H1 tu yang besar, kalau 2, H2 kecil sikit, H3 lagi kecil dan seterusnya lah. Kalau H1 ni yang paling besar, header. Okay, save file ni, Ctrl S ataupun klik dekat S, dekat save ni, kat button save. Make sure keluar ni, save successfully. Okay, so macam mana saya nak buka file ni dekat saya punya domain ataupun website ni? Nak masuk test.blade.php, tak ada, dia tak boleh direct kepada file. So untuk buka file ni, file dekat view ni, kita boleh buka direct daripada website kita ni, tapi menggunakan dipanggil route, menggunakan route ataupun URL tertentu. Contohnya saya buat, kalau saya nak buka file test tu, saya akan buat sini cuba. So ini saya kena define lah, cuba tu dia akan buka file ni. Okay, sekarang ni saya tak define lagi, so saya buat je cuba. Ini saya buat sebab file ni dah ada. Saya delete dulu yang ni. Ini sebab saya dah yang pagi tadi ya. Okay, so kalau saya buat cuba ni, dia akan keluar not found. Okay, route ni saya belum register lagi dalam sistem Laravel kita. So macam mana nak register cuba ni ke dalam route kita? So, kita kena buka file dekat Laravel ni under folder routes. Folder route and then nama file web.php. You buka file .web.php, advanced editor, you nak edit file ni. Dia dah ada yang default return view welcome. Ni basically yang you buat ni lah tanpa ada route ni. Ni lah slash ni lah. Slash ni maksudnya tanpa ada route. So saya nak buat tadi cuba. So cuba nak point kepada file test blade dia. Jadi kita tambah ke atas dia ni. Saya ke bawah kain ni. So arahan dia adalah route followed by dua titik column ni ya. Dua titik column. Route, dua titik column. And then buat view. Okay, view. Dalam view ni dia ada dua parameter yang kita kena supply. Make sure ada dua macam ni. Comma and then double quote, tutup double quote and then ada semicolon belakang dia. So first parameter, dalam ni kita panggil parameter. So first parameter ni kita type apa? Kita type yang kita nak register route kita tadi tu. URL ni. Maksudnya slash cuba lah kat sini. Okay. So bila dia jumpa route slash cuba, dia akan buka file apa? So ini adalah nama file yang dia nak buka. So nama file tadi, dia dalam folder resources, dalam folder views. Dan nama file tu adalah test.blade.php kan. Ini adalah nama file tu. Tapi dalam Laravel ni, dia tak perlu letak nama extension dia ni. Okay, .blade.php tak perlu letak. Delete. Dan tak perlu letak juga folder views ni. Sebab memang default dia akan pergi kepada resources views. Jadi kita just letak test saja. Test tu sebenarnya adalah test.blade.php yang kita dah buat tadi dekat sini. Dekat resources, under views. Dah ada buat test tadi kan. Yang ni lah. So, ni arahan dia. So, saya save yang ni. So, bila kita refresh yang ni, dibuka file yang kita buat tadi. Okay, kita buat satu lagi. Saya buat sini, katakan saya buat sini admin lah. So, saya nak buat admin. Sekarang ni not found. You kena ingat ya, kalau keluar error macam ni, 404 not found. Ni sebab route tak ada lagi ya. Route tu tak ada. So, kita buat dekat route admin. Okay. Route. Titik 2 kali. View. Slash admin. Sebab kat sini saya buat slash admin ni. Okay. Slash admin. Dan saya nak buka file. File apa saya tak buat lagi file tu. So katakan kita buat file tu. Save dulu yang ni. Ni nama file tak ada lagi. So saya buat file dulu. So
Buka Laravel ni, right click dekat Laravel 9, open in a new tab. Okay, tak perlu kita tutup ini sebab kita nak edit lagi ni. So kita buka Laravel 9, resources, kita nak create file tadi. Views, and then saya nak create file ni bukan kat sini, saya nak buat satu folder dulu. So kita klik dekat new item. Okay, saya buat folder kat sini, katakan folder A. Create. Okay, so dalam folder A ni baru ada file yang kita nak buka tu. Contohnya file kat sini saya buat main lah. Nama main.blade. So create new item, ambil file. Namakan file tu main.blade.php. 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 Create. And then kita tulislah something kat sini. Nak cepat, kita tak payah buat. Kita tulis je lah. Sini. Page admin. Save. Ctrl S ataupun save. So, kita tengok kat sini, dia ada dalam folder A, nama file dia main.blade. Okay, dalam folder A ada main.blade. So, dekat route kita, buka route semula, web.php ni. /admin, kita nak buka file tadi, main.blade.php. Okay, so dalam Laravel tak perlu masukkan extension dia. Dan since main ni berada dalam folder, so, tengok main ni berada dalam folder A. Jadi kita kena namakan nama folder dia, iaitu folder A/main. Maksudnya main ni berada dalam folder ni. Save. Jadi bila saya cuba access route ni, dia keluarlah page admin yang kita buat tadi. Alright, so kita proceed lagi. Ada dua benda lagi yang kita kena habiskan hari ni. Okay, selain pada view ni, kita boleh juga guna command get lah. Guna command get. Contohnya ni saya ke bawah kan dia, tak guna lah. Route, get, /cuba. Ni saya buat benda sama. Fungsi dia sama yang atas ni ya. Comma, function. Okay, ni tutup dia. Semicolon. Okay. Return view test. Semicolon. Okay, so yang ni dengan yang atas ni sama je. Sama je. Kalau nak ringkaskan guna yang ni. Tapi kalau guna yang ni, kalau kita ada nak submit form, contohnya kita ada username, password, pun ada button submit. So kalau dalam test ni ada benda-benda macam tu, dipanggil sebagai form lah, input, maka kena guna get ni. Kalau setakat dia nak view je website tu, tak ada nak submit form ke, tak ada yang kena isi input apa tu, boleh guna view. Tapi kalau ada nak isi input, nak baca data dan nak passing data, tak boleh guna view, kena guna get. Alright. So kita fokus dekat get pula. Kita fokus dekat get. Yang ni saya delete. Dia tak boleh ada dua macam ni. Dia tak boleh ada cuba. Kalau yang ni contohnya yang cuba bawah ni saya buat test A. You rasa dia bila setelah cuba dia akan buka test ke dia buka test A? Dia akan buka test A. Dia akan ambil yang terbawah. Dia konflik ni kan. Cuba nak ambil mana ni? Dia akan ambil yang terbawah. So dia akan buka test A lah dalam kes ni. Okay, so saya delete ni. Saya nak guna get pula. Kita guna get. Okay. Alright. Selain daripada view test ni, kita boleh je terus tulis kat sini. Contohnya, selamat datang kepada FIK. Ini dia terus print lah. Dia tak buka pun file view. Saya save ni. Tengok kalau saya buat ni yang cuba tadi. Dia tak buka pun file view. Dia terus print lah. Okay. Okay. Saya nak tunjuk semula yang view tadi. Okay. So yang ni kita tengok. Since kita dah ubah tadi guna view. Sekarang ni guna get. So dia sama je dia macam ni. Okay, apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah kita nak passing parameter ke dalam file view ni. Ni file view ni.
file view test.blade.php kan. Contohnya saya nak passing parameter, cuba slash, so saya nak buat selamat datang based on nama kat sini. So selamat datang, kalau saya buat slash, so highlight kat sini. Saya nak buat selamat datang, dikeluar kat sini, so highlight. Ataupun kat bawah ni, so highlight. Macam mana nak buat tu? Cuba kalau saya buat sini, ini saya nak ambil sebagai input, nak masukkan dalam website ni, dalam test.blade.php tu. Jadi nak jadikan ni input. Ni kalau saya enter, dia error lah sebab route tak ada ni. Kita tak buat lagi route ni. Ada cuba je. Yang soalan ni kita tak buat lagi. Jadi kalau nak buat route dia, okay, kita buat baru kita buat baru. Tambah satu lagi route yang ada slash tu. Saya buat kat atas saya buat kat atas. Yang lama kita ke bawah dengan dia. Kita fokus yang atas yang baru. So yang akan ada slash satu lagi. Ini kalau saya buat Suhaila, dia akan buka test jugalah. Tapi Suhaila ni saya bukan nak buat route Suhaila. Saya nak Suhaila ni sebagai input. Okay, so kalau ini sebagai input, kita akan buat macam ni. Kena buat curly bracket, tutup curly bracket. Dan kita letaklah apa-apa saja variable kat sini. Contohnya x. Dan x ni saya nak passing ke dalam view test ni. So kalau saya buka dekat test ni, views, test, saya buka kat sini. Saya nak print apa yang dia buat slash tadi tu. Saya nak print kat bawah ni, buat #2. Saya nak print dekat sini. Yang slash tu, macam mana saya nak print? Katakan saya nak print dollar nama, dollar nama. So dollar nama ni saya akan ambil daripada route tadi. So x ni. X tu akan simpan ke dalam dollar nama. So dekat function ni saya kena buat dollar nama. Dan dekat view ni, kat file test ni, kita kena passing juga dia punya nama ni. Macam mana nak passing? Sebelum kita tutup ni, kita kena comma dulu. And then type compact. Lepas tu buka single quote dan tulis nama. Nama variable tu. Okay, dia kena sama ni nama ni, nama ni. Tapi apa yang tak sama kat sini? Dia ada dollar ni kan. So dollar ni dalam Laravel dia adalah variable. Contohnya kalau you belajar Java, integer nama lah. String nama contoh Kalau you belajar JSP pun macam tu juga string. Tapi dalam Laravel tak perlu letak dia integer ke, string ke, double ke, tak perlu letak. Just letak dollar je sebagai melambangkan adalah variable. And then compact, dalam dia ni kena buat nama sama macam ni tanpa perlu ada dollar ni. Dollar ni jangan letak. Letak macam tu je compact. So save. Kita tengok kat sini. Ini kita dah register tadi. So dia ambil apa yang ditulis kat sini. Contoh saya tukar kat sini kepada Ali. So dia keluar Ali kat sini. Dia baca ini sebagai input. Sebagai parameter. So dia keluar kat sini. Okay. Cuma kalau saya buka, saya tak tulis kat sini. Saya buat cuba je. Yang akan ada error. Sebab coding kita ada nama kan. Sedangkan dia tak passing nama ni. Dia tak passing nama kat sini. So dia ada error kat sini. Jadi macam mana nak avoid error macam ni. So kita buka file kita. Dia beritahu bila ada error dia beritahu apa error dia. Undefined variable. Dekat mana error tu? Dekat file ni. Dekat line mana? Ni dia beritahu line 2 ni. Sini ada error. Dia tak jumpa nama ni. Sebab apa? Sebab kita tak passing nama kat sini, kat atas ni. Sepatutnya cuba slash and then nama dia. So untuk elakkan error ni, kita kena buat dekat coding kita ni. Okay, kita kena letak depan dollar ni nama variable dia. So depan dollar kita letak alias. Alias ni supaya kalau nama ni dia tak supply, dia ignore lah. Dia akan ignore. Alias ni dia kalau ada error dia ignore. So saya save yang ni. So saya tak submit nama kat sini. Saya tak buat slash to highlight macam ni. Saya buat cuba je. So dah tak ada error. Error tu ada tapi kita dah suppress kan. Kita dah tutup error tu. Error tu setia error. Jadi kalau kita buat Ali, dia okey lah.
Ini kalau satu parameter. Kalau ada dua parameter, kita nak buat slash yang pertama nama, slash yang kedua adalah nombor telefon. Macam mana nak buat tu? Ni nak faham lah. So dekat route kita tambah tu lagi. Copy yang ni. Yang ni kita ke bawah kan. Okay, so dia ada dua. So ini slash pertama, slash kedua lah pula. Dan kena letak benda ni letak benda ni sebab dia adalah input. Berbanding yang ni adalah route. Tapi kalau ada curly bracket sekali ni adalah input. Ni Y. Okay. Dan dekat function kita kena submit. Dekat sini telefon. Dan dekat function kita submit. Dan dekat file view pun kita kena submit juga. Compact nama, satu lagi comma. Buka bracket tu. Buka quote. And then type telefon. Sekali lagi, jangan letak tanda dollar ni. Okay. Kemudian perlu ke kat sini kita buat nama, sini telefon? Tak perlu lah. Tak perlu. Dia yang penting dia kena ikut urutan. Nama ni dia akan ambil yang first. Telefon ni dia akan ambil yang second ni. Kalau nak buat sama, boleh je. Nak buat sama macam ni pun boleh. Okay. Kalau tak nak buat sama pun boleh je. Sini tak nak buat XY pun tak apa. Nak buat apa-apa saja nama pun boleh je kat sini. Okay. Biasa kita buat XY lah. Kalau nak buat YX pun tak apa. Dia tak ikut pun urutan tu. Ni sekadar letak je lah. Okay. Tapi kalau you tak nak confuse, je buatlah. Sama lah macam tu. Right, save. So, dekat file ni, kita ada telefon satu lagi. So, kita kena copy yang ni. Ni nama. Kita nak satu lagi, telefon. Yang kita passing dekat compact tadi tu, PEL. Jadi, ni enter. So, dia boleh baca dua dah. Kalau kita tak masuk nombor telefon pun, dia still okey lah. Sebab kita dah letak alias depan dia tadi tu. Alias. Jadi, kalau tak ada telefon, dia okey je. Okay, last one untuk hari ini. Cepat kena buat lo. Buat ada dulu. Okay, last sekali. Kalau kita tak nak guna ni semua ni, kita boleh guna yang cuba saja. Okay, guna cuba je. Tapi saya tak nak buat slash. Saya nak buat kalau you belajar HTML, form tu, kita boleh passing parameter menggunakan dollar macam ni. Tanda soal macam ni. Tanda soal dan you boleh buat name sama dengan Ali. Kemudian untuk parameter kedua, saya letak kat sini lah, nampak besar sikit. Okay, you boleh buat name sama dengan Ali. Kemudian parameter kedua, you buat done. Telefon sama dengan, you masukkan nombor telefon kat sini. Tapi kena guna dollar ni ya. Ini pun boleh juga. You macam mana nak baca ni? Saya copy ni, saya letak dekat web tadi ya. Alright. Okay. So macam mana you nak baca ni nama nama dengan telefon tu. Dollar nama dan telefon ni kita tak guna slash ya. So kalau you nak baca ni macam form lah. Kalau you ada button submit ke apa tu, ni adalah form. Form kita akan tengok lebih detail selepas ni ya. Lambat lagi dah. 3 minggu lagi kot. Okay, so macam mana nak baca nama dan telefon dekat kita punya view ni. So kita buka dekat view kita. So ni guna nama ni. Kalau tak nak guna yang ni, saya letak kat bawah lah. Okay, kita buat H2. Sama tak? Nak print dia kena buat macam ni lah. Ni untuk print. So variable kita nak print adalah request get nama. Sebab ni nama yang kita passing kat sini adalah nama ni. Yang kedua, telefon. Okay, ni H2. Tutup H2. Ni HTML lah. Ni HTML. Ni pun HTML. Ni Laravel punya. Dia print kita punya variable nama dan juga telefon. Satu lagi copy. Telefon. Request. Kalau you jumpa request ni dia akan ambil apa yang ada dekat atas ni. Yang selepas ada soal, itu adalah request. Okay, request tu dia baca yang kat atas tu.
So save yang ni, kalau you enter yang ni, you dapatlah yang ni ya. Tanpa perlu letak slash-slash lah. Tapi ni nampaklah dia punya input dia tu atau parameter dia. Alright, so itu saja untuk hari ini bagi